Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Muslim selaku pengajar untuk subjek CV 10803 iaitu konsep dan konteks dalam lukisan. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Emilia Farhana binti Yaakob yang memegang matrix number BC 23110143. Baiklah, dalam video ini saya akan memberikan penjelasan mengenai apa yang telah saya lakukan untuk menghasilkan satu lukisan final bagi subjek ini. Karya yang telah saya hasilkan bagi subjek ini. Dalam karya tersebut, saya menekankan sedikit sahaja unsur seni dan juga prinsip rekaan. Unsur seni yang terdapat dalam karya tersebut seperti garisan, jalinan dan juga warna. Bagi segi prinsip rekaan pula, saya hanya menekankan dari segi keseimbangan, pergerakan dan penegasan dalam karya tersebut. Seperti yang telah dinyatakan, unsur seni seperti garisan, warna dan juga jalinan dapat kita lihat. Garisan dapat dilihat dari segi bahagian atas dan bawah yang merangkumi juga jalinan apabila gabungan daripada garisan tersebut menghasilkan satu jalinan yang kelihatan seperti ombak-ombak. Kemudian warna dapat dilihat apabila saya hanya menekankan dua warna iaitu hitam dan merah. Bagi prinsip rekaan pula kita dapat lihat dari segi keseimbangan. Untuk karya ini, ianya merupakan imbangan tidak simetri. Hal ini demikian kerana untuk corak yang berada di bahagian atas, bawah, kiri dan kanan adalah tidak sama sekali. Seterusnya dari segi penegasan pula, kita dapat lihat apabila bunga yang berada di tengah-tengah karya tersebut berbentuk besar dan juga warna yang digunakannya ialah merah. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa bunga tersebut menjadi penegasan utama untuk karya ini. Untuk bagi segi pergerakan dan irama pula, kita dapat lihat apabila adanya garisan beralun di atas dan di bawah karya tersebut sehingga menimbulkan kesan pergerakan dalam karya tersebut. Semula kepada tema untuk karya ini iaitu personality. Seperti yang kita dapat lihat, warna merah melambangkan identiti pengkarya yang bersifat ekstrovert atau lebih dikenali sebagai seorang yang mudah untuk bergaul dengan orang-orang yang baru. Warna merah juga digunakan bagi menunjukkan sifat feminin terhadap pengkarya tersebut. Warna kedua dalam karya ini iaitu warna hitam. Warna hitam dapat melambangkan watak yang kuat, semangat dan tekad seorang pengkarya tersebut untuk tidak merasa takut dalam mengejar setiap apa yang dilakukannya. Dan beralun menjadi salah satu daripada personality apabila ianya melibatkan kehidupan pengkarya yang tidak selalunya indah. Alunan garisan tersebut menggambarkan adanya sedikit masalah hidup yang harus dihadapi oleh pengkarya. Terakhir ialah adanya bentuk hati yang diselitkan oleh pengkarya pada bahagian bawah lukisan tersebut bagi menunjukkan rasa sayang pengkarya terhadap dirinya sendiri. Tambahan lagi, ada juga kelopak-kelopak bunga yang diletakkan pada kiri dan kanan subjek utama karya tersebut yang melambangkan kepelbagaian sifat pengkarya tersebut. Salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Stacy, pemegang kad metrik PC 231110179. Seperti yang dapat kita lihat pada paparan skrin, ini adalah gambar karya saya. Karya ini saya hasilkan menggunakan gabungan media basah dan media kering, yaitu warna air dan pen marker. Teknik yang dihasilkan ialah teknik warna air gosokan basah atas kering. Setelah dibiarkan kering, barulah saya lorek menggunakan pen marker untuk mendapatkan kesan garisan. Dalam karya ini, saya mengaplikasikan prinsip imbangan, kontra dan kepelbagaian. Dari segi imbangan, karya ini dengan jelas menunjukkan imbangan tidak simetri, di mana pada bahagian atas karya kelihatan lebih penuh atau berat, manakala bahagian bawah adalah sebaliknya. Dari segi kontra pula, seperti yang dapat dilihat pada bahagian atas karya, terdapat satu corak yang berlainan antara kotak yang berwarna itu, yaitu corak yang berulang-ulang.
Dari segi kepelbagaian, dalam karya terdapat gabungan pelbagai gaya, nilai dan idea yang berbeza dalam sesuatu gubahan. Mari kita beralih kepada tema bagi karya ini. Tema bagi karya ini ialah personality. Apakah kaitan personality dengan karya ini? Mari kita lihat pada bahagian atas karya ini. Warna yang terdapat pada karya adalah warna-warna panas dan sejuk. Warna panas yaitu merah menunjukkan personality yang suka akan kuasa dan kawalan, berani serta tegas. Hitam menunjukkan personality yang yakin, berani mengambil risiko dan berkebolehan untuk membuat apa-apa kejayaan. Biru pula menggambarkan personality seseorang yang teliti, analytical, prihatin terhadap butiran dan pandai menyelesaikan konflik. Hijau menunjukkan personality yang menjadi penyelesai masalah, bermoral tinggi, dan pandai mengatur. Akhir sekali, warna ungu yang menggambarkan personality yang sensitif terhadap kata-kata kritikan. Beralih kepada bahagian bawah karya ini. Personality yang dapat dikaitkan pada bahagian bawah karya dapat dilihat dari bentuk bulatan. Bentuk ini dapat menunjukkan personality seseorang yang suka bersosial dan berkomunikasi. Garisan beralun pada bahagian tengah bermaksud personality yang kreatif dan mempunyai banyak ide. Bentuk bunga pula bermaksud personality yang mempunyai energi positif dan keceriaan. Akhir sekali, personality yang dapat dikaitkan pada bentuk hati atau love ialah berfikiran kuat dan bercita-cita tinggi. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Musnin selaku pensyarah untuk subjek, konsep dan konteks dalam lukisan. Dalam video pembentangan ini, saya Natalie Duhi anak Frederick nombor matriks iaitu BC231100217 akan menjelaskan tentang hasil lukisan saya yang bertemakan personality. Tajuk lukisan saya adalah Echoes of Character. Secara keseluruhannya, saya memilih untuk mengekalkan lukisan saya secara monokrom iaitu warna hitam dan putih sahaja. Pada pendapat saya, hitam dan putih melambangkan kesederhanaan dan sifat minimalis pada diri seseorang. Ia menunjukkan seseorang itu menghargai keindahan di sebalik kesederhanaan sesuatu perkara. Seterusnya, warna monokrom juga menunjukkan seseorang itu adalah bersifat reflektif dan berfikir secara mendalam. Individu yang bersifat seperti ini selalunya mempunyai emosi yang mendalam. Dengan erti kata lain, individu ini mengambil berat perasaan orang di sekelilingnya. Selain itu, warna monokrom juga boleh melambangkan personality individu sebagai seorang yang kompleks dan sukar untuk difahami sepenuhnya. Pada masa yang sama, individu tersebut juga merupakan seseorang yang teliti dan memberi perhatian kepada detail untuk sesuatu perkara. Dari segi penggunaan garisan, saya menggunakan pelbagai jenis garisan dalam lukisan saya, termasuklah garisan halus dan tebal, garis lurus, garis melengkung dan sebagainya. Tekstur garisan yang halus melambangkan personality seseorang yang tenang dan damai, manakala tekstur garisan tebal melambangkan personality yang kuat, mampu menghadapi cabaran dan dapat menyesuaikan diri. Di samping itu, terdapat juga tekstur yang terperinci dan rumit. Tekstur ini mewakili personality yang teliti, seseorang yang detail dan berhati-hati. Untuk tekstur yang abstrak dan random pula, ia melambangkan individu yang bersifat kreatif, berimajinasi tinggi dan berfikir di luar kotak. Secara kesimpulannya, penggunaan warna, garisan dan tekstur dalam seni memberikan lebih dari sekadar estetika visual.
Perkara-perkara ini menjadi bahasa simbolik dan pengkarya dapat mengungkap karakter, emosi dan sikap mental seseorang, misalnya melalui kombinasi unsur-unsur seni. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Afkar bin Wahid yang memegang nombor metrik BC23110097 akan menjelaskan hasil lukisan saya yang bertemakan personality. Hari ini saya ingin mengulas serba sedikit tentang final saya mengenai konsep dan konteks dalam lukisan. Di sini kita dapat lihat prinsip rekaan serta unsur seni yang ada pada lukisan Arisa ini. Untuk prinsip rekaan, yang pertama ialah keseimbangan, simetri. Elemen-elemen yang diletakkan secara simetri di kedua belah sisi. Kedua, keseimbangan asimetri, iaitu elemen-elemen yang diletakkan secara tidak simetri tetapi tetap mencapai keseimbangan visual. Yang ketiga ialah gerakan. Gerakan merujuk kepada cara mata bergerak melalui rekaan elemen-elemen yang mengalir atau mengarahkan pandangan membantu mencipta perasaan gerakan. Yang keempat ialah bentuk. Bentuk melibatkan penggunaan garisan, bentuk dan ruang. Garisan dapat membentuk bentuk dan ruang mengisi antara bentuk-bentuk tersebut. Yang kelima ialah konvergensi. Konvergensi merujuk kepada titik-titik atau garisan yang bertemu di suatu tempat. Ia membantu menarik perhatian ke bahagian tertentu dalam rekaan. Kita beralih ke unsur seni pula. Di sini kita dapat lihat ada garis dan bentuk, tekstur, kontra dan keseimbangan. Ianya lebih kurang sahaja dengan prinsip rekaan, tetapi ianya lebih kepada memberitahu maksud dalam karya akhir saya. Garis dan bentuk. Terdapat garis-garis yang membentuk pola bunga, gelombang dan bentuk geometri. Garis-garis ini memberikan struktur dan arah pada karya ini. Begitulah dengan personality di mana saya orangnya sukar dengan satu keadaan, contohnya cepat bosan dengan benda yang sering dilihat dan saya akan mengalami sukar untuk duduk diam. Kedua ialah tekstur. Meskipun lukisan ini hanya menggunakan hitam dan putih, kita dapat membayangkan tekstur dari garis-garis yang digunakan. Beberapa bahagian mungkin terlihat lebih halus, sementara yang lain lebih kasar. Begitulah keadaan saya atau personality saya, di mana saya bukanlah seorang yang periang dan saya juga seorang yang patuh dengan arahan dan juga tegas dalam melakukan perintah dari seseorang. Yang ketiga ialah kontra. Kontra antara warna hitam dan putih menciptakan ketegangan visual. Ini adalah unsur penting dalam seni. Keempat, iaitu keseimbangan. Meskipun lukisan ini memiliki banyak detail, keseluruhannya akan seimbang. Tidak ada bahagian yang terlalu dominan atau terlalu kosong. Begitulah dengan personality saya, di mana mempunyai akal untuk berfikir tetapi banyak kekurangannya jika berlanjutan. Jika dilihat lukisan saya ini terbahagi kepada 3 bahagian. Dari bahagian-bahagian itu mempunyai serba sedikit masalah saya yang saya hadapi selama hidup 21 tahun ini. Yang paling atas ini di mana saya hidup dengan aman dan baik-baik saja. Yang di tengah pula saya mempunyai banyak masalah dan banyak dugaan yang berlipat yang saya hadapi. Dan yang terakhir, pada akhir-akhir bulan ini saya kehilangan pendukung serta tempat mengadu saya apabila saya mempunyai masalah. Dengan ini saya mula belajar dengan kehidupan yang baru dan akan menerima kenyataan dengan lapang dadanya. Sekian daripada saya. Terima kasih.